والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pengajian kita pada pagi ini pada muka surat yang ke-19. Pada muka surat yang ke-19. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajaan haiwan kurban untuk orang lain perlulah mendapat keizinannya. Selesai. Yang kedua, pihak masjid tidak boleh menggunakan wang masjid untuk membeli binatang kurban dan diniatkan bagi pihak ahli qaryah. Dia ada dua perkara. Pertama, guna duit masjid untuk buat korban. Kalau kita ingin memahami apakah dasar kepada kenyataan ini, mudah sahaja. Adakah boleh kita guna duit orang tanpa izin dia, lalu kita pergi sedekah kat orang lain? Tak boleh. Walaupun sedekah tu benda yang bagus. Tapi kita boleh jadi Robin Hood. Pergi curi duit orang, kemudian pergi sedekah. Tidak menghalalkan. Begitulah juga, duit masjid ni ada masrifnya. Maksudnya tempat belanja dia. Tempat belanja dia. Kalau dinyatakan tabung masjid, secara umumnya isi tabung itu digunakan apa sahaja yang berkaitan dengan pengurusan masjid. Ya, betul lah, bersedekah itu benda yang terpuji. Tetapi kena menggunakan sumber yang betul. Jadi saya dah tahqiq masalah ni dengan guru saya, Syekh Aidar. Walaupun di Malaysia ada yang memfatwakan boleh. Maka Syekh kata itu mufti kamu punya fatwa lah. Segi kaedahnya memang tak boleh. Kaedah fiqahnya memang tak ada sebab untuk boleh. Kerana korban itu luar daripada perkara yang merupakan pengimarahan masjid. Itu ibadah luar. Maka tak boleh guna duit masjid ni untuk beli binatang, bagi pula pada ahli qaryah. Tak boleh. Lepas tu yang kedua, yang saya sebutkan tadi, yang kedua adalah beli binatang korban dan diniatkan untuk ahli qaryah. Dah dua salah lah. Salah pertama, guna duit masjid. Yang kedua, kita niatkan. Bagaimana kita boleh niatkan untuk orang lain pula? Sebab itu, kalau duit masjid ni nak diumumkan penggunaannya, bagusnya misalnya lah, kita buat dua tabung kat masjid. Satu tabung masjid. Kalau nak lebih jelas lagi, dinyatakan lebih kurang apakah di manakah disalurkannya. Yang kedua, kita buat satu lagi, tabung khairat. Khairat. Kan? Tabung khairat, orang dia boleh pilih. Dia nak buh tabung masjid, tabung khairat. Tabung khairat ni adalah duit-duit yang akan digunakan untuk kebajikan setempat. Kita asingkan. Kita asingkan. Bila saya cakap masalah ni, ada yang bertanya soalan. Kalau akaun masjid ni, dia tak boleh nak buat asing. Satu akaun masjid, satu lagi akaun khairat ke, tak boleh. Tak ada masalah. Kita campurkan duit tu, cuma data dia. Data dia, kalau pengeluaran itu untuk tujuan masjid, maka dipotong daripada jumlah, kan kita dah tahu jumlah masjid tu berapa. Kena buat satu akaun yang membezakan. Jadi untuk tabung khairat ni boleh digunakan lebih umum lagi. Apa saja bentuk kebajikan boleh.
Cuma orang masjid ni dia menguruskan duit tu. Bolehlah waktu COVID ni nak guna untuk pelbagai aktiviti acara. Kalau tidak, masarif ataupun tempat guna duit masjid dia ada dia punya tempat dia. Kita guna sebab jemaah surau nak pergi naik basikal beramai-ramai. Boleh ke? Atau nak pergi hiking ke? Nak pergi belanja makan ke apa ke? Kat luar ni, aktiviti luar ni. Boleh ke guna duit masjid? Tak boleh. Tak boleh. Siapa jawab tu? Tak boleh. Tak boleh, tak dibenarkan. Jadi punya konsep fiqh ni jelas. Duit tu dia ada tempat salur dia. Kalau itu bukan tempat salurnya, walaupun kebaikan, tak boleh juga. Tak boleh. Dan ada cara untuk atasi masalah itu. Dengan cara yang saya sebutkan tadi. Jika korban dikeluarkan menggunakan wang syarikat, misalnya, syarikat taja lah, dan dilakukan atas nama syarikat, maka syarat sahnya ialah, kita katalah syarikat ni satu syarikat sendirian berhad. Duit syarikat tu sebenarnya duit dia lah. Cuma diasingkan daripada segi teknikal pengurusan. Tapi sebenarnya duit syarikat tu, modal tu dia punya, duit hasil modal tu dia punya jugalah. Cuma dalam bisnes diasingkan supaya tak kucar. Tidak maknanya daripada segi teknik berniaga. Tapi segi hakikatnya duit tu duit dia kalau sendirian berhad. Kalau syarikat itu maknanya modal itu berkongsi, maka duit itu duit berkongsi. Dan hasilnya berkongsi kan. Itu basic lah dalam syarikat. Sama ada sendiri, modal sendiri ataupun berkongsi. Yang contoh yang dibawa kat sini adalah yang jenis berkongsi. Kalau duit tu duit syarikat, sebenarnya setiap rakan kongsi ada bahagian pada duit tersebut. Jadi kalau nak gunakan, pertama, mendapat keizinan dari pemilik wang seperti rakan kongsi. Kalau nak guna duit syarikat, semua setuju. Jika sebahagian rakan kongsi tidak mengizinkan, maka korban itu sah bagi pihak yang mahu terlibat dan bahagiannya sahaja yang akan ditolak. Ini sebenarnya masalah muamalah lah. Kalau tak setuju, dia ambil bahagian dia sajalah daripada duit syarikat tu, bahagian dia. Dan gunakan bahagian dia, beli binatang korban, dan korban tu atas nama dia secara individu. Yang kedua, Islamnya orang terlibat. Jadi kalau rakan kongsi tu ada yang tak Islam, dan binatang korban tu memang atas nama syarikat, bukan taja ni, memang syarikat, maka tidak sah lah pada bahagian yang bukan Islam tadi. Kalau contohnya lah rakan kongsi 2 orang je, kita keluarkan duit syarikat 1,400, maknanya mewakili 2 orang punya bahagian, maka beli binatang korban, maknanya beli bahagian. Yang bahagian yang kafir itu dia bagi juga atas nama dia lah. Contoh, dia tak jadi korban, dia jadi daging biasa. Tu je lah. Daging biasa, hukum daging biasa. Boleh tak nanti kita akan bincangkan, ada orang kafir, dia waktu korban ni dia bagi 700. Dia kata saya nak bersama. Dia sebab nak kongsi beli, nanti daging nak makan sendiri. Bukan korban ni. Daripada 7 tu ada satu individu yang dia ambil bahagian tu atas nama sendiri. Boleh tak? Boleh. Sebagai laham je. Boleh. Ada pula sebahagian lagi daripada 7 tu akikah. Boleh. Nazar. Boleh. Buat kenduri. Boleh. Nak meniaga. Boleh. Dia boleh kongsi. Cuma adakah masjid bersetuju untuk terima perkongsian jenis tu? Itu sebablah dia kata kami tak nak uruskan lah kalau nak makan je. Kami tak nak buat. Kami tak nak uruskan lah kalau nak buat meniaga. Kami nak uruskan yang nak buat korban je. Meniaga tu pergi buat lain. Itu masjid tak uruskan. Itu buat lain kan. Pihak pengurusan tak nak buat. Tapi kalaulah nak buat, segi hukum fiqahnya boleh. Berkongsi-kongsi, bercampur-campur. Hatta kalau ada orang kafir di dalam daripada 7 itu pun boleh. Cuma dia punya bahagian tu bukan atas nama korban. Nombor 3, wang tersebut mencukupi harga satu bahagian mengikut bilangan pihak terbabit. Mengikut bilangan pihak terbabit dan mengikut nisbah dia punya semua harta dia. Okey. Namun itu masalah nama dia tu syarikat. Tapi kalau nak taja, cerita lain.
Kan? Nak taja cerita lain. Namun jika sesebuah syarikat ingin menaja haiwan kurban kepada seseorang individu, iaitu menyerahkan wang atau binatang kepadanya dan disembelih sebagai korban atas nama individu tersebut, maka tidak perlu kepada syariat Islam pemilik syarikat berkenaan. Ahli politik kan nak taja binatang korban. Tapi kena ingat, dia masalah taja binatang korban ni tak ada nama. Bagi lembu macam tu je, tak jadi korban. Itu banyak berlaku kat tu. Biasanya masjid kalau dapat macam tu, dia orang sembelih awal. Sembelih awal nak buat makan untuk orang-orang ni. Sekadar daging makan je lah. Kalau ada jualan ahli politik, bukan Islam, dia bagi macam tu je. Tak ada sebut macam mana kaedah dia nak namakan siapa. Jadi seolahnya itu lembu yang dia bagi, sembelih je lah, makan. Tak boleh jadi korban. Dia kalau nak taja, kita ni pihak yang terima tu kena ajar. Ataupun pihak kadang tajaan daripada syarikat untuk kerajaan negeri kan. Itu semua mana create project. Lepas tu bagi tak tahu. Tak tahu hukum kan, bagi je. Satu masjid dapat 2. Itu apa? Binatang korban ke apa? Siapa yang korban? Nama siapa? Jadi tak jadi. Maka binatang tu tak jadilah korban. Kalau nak jadi korban, sepatutnya pihak syarikat tu wakilkan AJK masjid. Benda tu kena buat awal. Kemudian AJK masjid cari pula, sebab dapat wakalah kan. Cari pula 7 orang. Tak kisahlah orang miskin ke, orang tak miskin ke. Tapi bagusnya orang miskin lah. Maka kita tamlikkan lembu tu pada dia. Dan lembu tu dibuat oleh mereka, niatkan sebagai korban. Kalau dia bagi duit, dia bagi duit je, dia tak bagi lembu, bagi duit misalnya lah. Biasanya orang tak buat macam tu, orang bagi duit, orang bagi lembu. Contohlah bagi duit dan dia wakilkan pihak pengurusan masjid untuk cari penama. Mungkin ada kriteria yang ditetapkan, ikutlah kriteria. Kalau tak, budi bicara, tengok apa yang jadi pengurusan masjid dia cari kroni dia lah. Kita tamlikkan duit tu dan mereka berurusan sebagai korban. Tapi kalau bagi je binatang korban, boleh bagi pula orang muka Islam yang bagi. Lepas tu tak tahu nak buat apa dengan lembu ni. Dia tak ada bagi arahan wakalah ke. Kita nak cari siapa yang atas ni pun dah tak boleh nak jumpa. Kita sembelih je lah, buat makan je. Kan? Sembelih boleh sembelih sebab memang dah diberi oleh Tuhan dia. Cuma tak jadi korban, tu je lah. Tak jadi korban. Okey? Satu lagi masalah. Apabila seseorang mewakafkan hartanya. Dia contohnya dia wakaf tanah. Dia wakaf dia punya kedai dia. Dia ada rumah sewa misalnya. Dan mensyaratkan sebahagian hasil wakafnya digunakan untuk korban. Dia letak syarat, okey, sebahagian hasil wakaf ni saya nak digunakan untuk korban setiap tahun. Contoh. Boleh tak dia buat macam tu, wakaf jenis macam tu? Boleh? Sebab dia panggil syaratul waqif kanassi syari', kan kaedah. Syarat wakif ni dia macam nas syarak. Walaupun yang letak syarat tu dia, tapi seolahnya memang daripada Quran. Kena nak bagi tahunya kanassi syari' ni min haisu wujubil ittiba'. Daripada segi kita kena ikut macam dia cakap. Dia kata hasil tu sebahagiannya untuk seekor lembu misalnya. Seekor lembu lah. Baki tu baru guna untuk mauquf alaih. Sah wakafnya dan wajib pelaksanaan korban dari hasil wakaf tadi. Kaedah ini sah berlaku walaupun setelah kematian. Dia dah mati, tapi oleh kerana harta wakaf itu memang macam itulah konsep dia, maka kita akan korbankan untuk dia lah, tu atas nama dia. Walaupun dia dah mati, sebab apa yang disebut tu dikira sebagai wasiat yang terus dijalankan. Okey, faham kan? Pertembungan antara korban dan akikah. Pertembungan. Jika berlaku pertembungan antara mendahulukan korban untuk sendiri atau akikah, maka mendahulukan korban lebih afdal. Dia ada 2 masalah. Sekarang ni, okey. Dia nak buat akikah untuk anak dia ke? Ataupun dia nak buat korban? Duit cukup salah satu. Sebab akikah untuk anak dia atas tanggungjawab dia. Ni bini baru lahir dekat Masjid Raya Haji ni. Bini baru lahir. Bini baru melahirkan. Bini baru lahir tu baru kahwin. Kan? Bini baru melahirkan. Jadi,
nak buat mana dulu ni, duit cukup-cukup je, maka buat korban lebih utama. Sebab apa? Kaedah dia, mana-mana ibadat sunat yang ada khilaf pada kewajipannya, maksudnya ada mazhab kata wajib, maka kedudukan sunat tu lagi tinggi daripada ibadat sunat yang semua sepakat dia adalah sunat. Okey, bila kita buat perbandingan antara korban dengan akikah, akikah tak ada khilaf dia adalah sunat. Bahkan ada pandangan daripada mazhab, misalnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bid'ah pula. Ada pula macam tu. Adapun korban, ada mazhab mengatakan wajib, Maliki misalnya, Abu Hanifah misalnya. Jadi sunatnya ibadah korban itu martabat tuntutannya lebih tinggi berbanding sunatnya akikah. So bila bertembung, utamakanlah yang ni, yang mana muakkadahnya, istihbabnya itu lebih kuat berbanding yang satu lagi. Okey, satu masalah, jika bertembung sama ada hendak melakukan kurban untuk anak atau akikah, ni masalah lain pula. Anak dia dia nak buat korban untuk anak tu lah, ataupun dia nak buat akikah untuk anak tu. Untuk anak ni, untuk anak, bukan untuk dia. Korban tu untuk anak atas nama anak, kan boleh kan? Yang mana? Korban ke akikah? Pada keadaan ni mendahulukan akikah tu lebih utama. Sebab apa? Yang kata tuntutan sunat muakkadah korban tu atas diri dia, kalau dia nak buat untuk dia. Sekarang untuk anak, jadi anak kan tidak ditaklifkan, tapi akikah dituntut atas dia, kan? Maka mendahulukan akikah untuk anak lebih utama daripada mendahulukan akikah, mendahulukan akikah untuk anak lebih utama berbanding mendahulukan korban untuk anak. Bezakan masalah pertama dengan masalah kedua. Di sisi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, boleh tak gabung? Dia tak ada bajet, kambing ni kira korban lah, akikah pun ya. Maka di sisi Al-Imam Ibn Hajar tak boleh gabung. Kalau dia niat dua-dua sekali, dua-dua tak jadi. Korban pun tak jadi, akikah pun tak jadi laham. Di sisi Al-Imam Ramli Muqabil, lawan kepada, maknanya sebalik daripada Al-Imam Ibn Hajar, boleh. Jadi kalau satu orang tu memang dia tak mampu, dia boleh mengamalkan pandangan Al-Imam Ramli yang mengatakan boleh melaksanakan atau menjadikan 2-in-1 pada ibadah korban dan juga akikah. InsyaAllah boleh diamalkan. Jelas kan? Perkara sunat bagi orang yang berkorban. Perkara sunat. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yundabu liman aradaha alla yahliqa sya'rahu wa la yuqallima dhufrahu fi 'ashri dhil hijjati hatta yudhhiya. Disunatkan bagi sesiapa yang ingin berkorban supaya tidak mencukur bulu dan tidak memotong kuku pada 10 yang awal dari bulan Zulhijjah sehinggalah dia berkorban, haiwan korbannya disembelih. Ini hari inilah hari pertama dia, berdasarkan satu cerapan. Kalau cerapan tempat lain, esok baru mula 1 Zulhijjah. Disunatkan kepada mereka yang ingin melakukan ibadah korban supaya tidak menggunting atau mencukur rambut dan memotong kuku apabila masuknya 1 Zulhijjah, dan berkekalanlah maknanya hukum ini sehinggalah dia menyempurnakan penyembelihan korban sekalipun pada hari terakhir 13 Zulhijjah. Tegahan ini juga termasuk memotong kuku pada hari Jumaat, kerana tegahan tersebut dari nas yang jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'ri aw asfari." Apabila kamu melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang dari kamu bermaksud akan melakukan korban, hendaklah ia menahan diri tidak memotong rambut dan kukunya, sekiranya seorang itu mempunyai dari seekor. Dia korban 5 ekor. Bila tu habis larangan tu? Kena habis 5 ekor sembelih dulu baru larangan tamat? Ataupun memadai dengan sembelihan pertama?
maka dari seekor untuk korban kemakruhan memotong kuku dan bulu terangkat dengan sembelih salah satunya. First sembelih khalas. Kalau pakai satu lagi pandangan 5 ekor kan. Contohnya sekarang ni COVID tak boleh sembelih banyak-banyak. Satu hari dua, dia kena tunggu 5 ekor habis barulah larangan itu terangkat. Itu dhaif. Muktamad dia seperti yang disebutkan di sini. Sembelih tu bukan habis lapah bahagi tak. Sembelih je dah habis. Kan maksud dia punya hikmah dia apa? Syumulul maghfirah. Bila sembelih itu diniatkan sebagai sembelihan korban, maka maghfirah itu menggenangi ataupun menyelubungi dirinya. Makin banyak bulu tu makin banyaklah apa ni yang dia dapat tu. Betul tak? Kurang bulu, kuranglah maghfirah dia. Begitu dia punya falsafah dia. Perhatian. Larangan menggunting rambut dan memotong kuku dalam hadis tersebut bukanlah larangan haram. Dia mazhab Hambali yang haram. Sebab tu poster yang diedarkan, ada yang maknanya poster itu mengatakan haram. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ada biasa bila ni orang akan viralkan poster tu. Mereka yang buat poster tu, mereka ni bermazhab Saudi. Hambali lah sebenarnya. Mazhab Hambali mengatakan haram. Mereka punya ilat apa? Mazhab Hambali. Dia kata apa ilat berbuat demikian? Tashabbuhan bil muhrimin. Nak tashabbuh dengan orang yang berada dalam ihram. Orang ihram haram tak? Haram kan? Pun haram. Kita kata bukan tashabbuhan bil muhrimin. Kalau tashabbuhan bil muhrimin pakai minyak wangi tak boleh. Mana ada? Ada tak boleh pakai minyak wangi daripada 1 Zulhijjah? Tak ada kan? Pakai baju boleh. Bukan tashabbuhan bil muhrimin, ilat dia. Li syumulil maghfirah. Itu dia punya ilat dia. Jumhur ni, larangan menggunting rambut dan memotong kuku dalam hadis tersebut bukanlah larangan haram. Sebaliknya hanya larangan makruh. Hikmah di sebalik larangan tersebut supaya keampunan dan kebebasan dari api neraka buat seluruh anggota. Okey. Tadi ada sebut tentang hari Jumaat. Kita sentuh sikit baru ni dalam bab haji. Bila orang berada dalam keadaan ihram, sebelum ihram kita disunat potong bulu, potong kuku kan. Sebab nanti nak duduk dalam ihram ni, takut yalah benda tu kalau ihram tu lama jadi kuku jadi panjang sangat. Jadi potong siap-siap. Cuma ada kecuali. Dan kita kata mahallul istihbab ni dalam syarah Idah, Imam Ibn Hajar kata, yang kata sunat potong bulu, potong kuku tu selain li ghairi muridi, selain daripada orang yang nak buat korban. Dia ihram haji, dalam masa yang sama dia akan ada korban. Sama ada korban tu dibuat kat Malaysia ke, korban tu dibuat dekat Makkah ke, tak kisahlah, maknanya adalah korban dia nak buat. Maka untuk dia ni tidak disunatkan, dan dia ihram tu pula dalam 10 Zulhijjah. 10 hari awal Zulhijjah lah, maknanya dalam ni lah 1 Zulhijjah dia baru nak ihram. Maka dia ini dikecualikan daripada sunat memotong bulu dan memotong kuku. Dia kena lebih utamakan apa? Dia kena lebih utamakan tidak memotong. Nak utamakan yang mana? Kalau nak ambil iktibar dia nak ihram, potong bulu, potong kuku kan. Kalau iktibar dia nak buat korban, tak buat, tak potong. Jadi nak dahulu mana? Maka dahulukan tidak potong. Dahulukan apa? Tidak potong berbanding potong. Sebab apa? Sebab satu, tuntutannya tu lagi berat. Sebab ada mazhab kata haram. Betul tak? Ada mazhab kata haram. Haram potong. Mazhab Hambali. Dan yang masalah potong bulu, potong kuku, semua setuju. Itu semua sunat je. Tak ada ulama' kata wajib. Dia pakai kaedah tadi juga. Iaitu bila bertembung antara benda tuntutan yang ada khilaf pada wajibnya ataupun haramnya, berbanding yang semua ittifaq dia adalah sunat semata-mata, maka kita utamakan yang ini terlebih dahulu. Dan maslahat tak potong tu lagi besar, iaitu syumulul maghfirah. Maslahat suruh potong ni hanya supaya apa? Supaya dia jadi tak payah sangat lah, panjang sangat. Jadi kalau dia buat umrah sehari je, tak sampai sehari, jadi tak adalah timbul sangat masalah kuku tu jadi
jadi panjang dan kemungkinan melakukan larangan-larangan ihram. Dia sama juga bila bertembung masalah pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi bulan puasa. Bila orang tu sedang puasa, dia maknanya makruh lah untuk pakai minyak wangi. Tapi kita masuk hari Jumaat bulan puasa, ada 4 Jumaat misalnya. Hari Jumaat pula dituntut ataupun disunatkan untuk pakai minyak wangi. Jadi nak dahulukan mana? Pakai minyak wangi kerana hari itu hari Jumaat, ataupun tidak pakai minyak wangi kerana sedang puasa. Nak dahulukan pakai ke nak dahulukan tak pakai? Berlaku khilaf di kalangan ulama Syafi'i. Masing-masing dia dalam pertimbangan nak takdimkan yang mana. Nak takdimkan tahqiqul maslahah ke ataupun menolak mafsadah. Maka diutamakan tidak pakai minyak wangi. Walaupun hari itu hari Jumaat. Okey? Sebab satu, puasa ni bukan sepanjang tahun. Puasa dia ada 4 Jumaat je. So dia boleh amalkan pakai minyak wangi tu luar daripada Ramadan, kan? Ramadan ni ini je. Ini saja. Sama juga dalam masalah tadi tu. Hari Jumaat potong kuku. Tapi kebetulan dia ni nak buat korban. Jadi hari Jumaat tu nanti potong kuku ke tak? Tidak potong kuku. Utamakan tidak memotong kuku kerana akan buat korban. Sebab benda tu tak berulang banyak kali berbanding potong kuku kerana hari Jumaat. Kerana hari Jumaat akan datang lagi luar daripada bulan ataupun 10 Zulhijjah. Itu yang ditarjihkan. Memang ada ulama yang berpandangan sebaliknya, tapi kita menyebut yang ditarjihkan misalnya oleh Al-Imam bin Hajar Al-Haytami dalam masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Okey? Walhasilnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ambil satu lagi masalah. Tapi masalah ni bukan korban lah. Masalah pakai minyak wangi kan. Dia ihram. Sebelum ihram ni disunatkan pakai minyak wangi. Dekat badan. Dekat baju makruh di sisi Ibn Hajar Haytami. Baju. Dan di sisi Imam Ramli mubah je. Tapi sunat betul badan je, bukan baju. Tapi kebetulan bulan puasa. Bukan bulan puasa, sedang puasa. Dia tak adalah bulan puasa. Mungkin bulan puasa. Dia ihram dia buat ni umrah Ramadan bulan puasa, sedang puasa. Sebab puasa ni bukan khusus bulan puasa je. Puasa lain pun sama je. Pakai masalah pakai minyak wangi tu. Jadi macam mana? Nak utamakan berwangi-wangi sebelum ihram ataupun tidak berwangi kerana puasa? Maka sama. Iaitu mengutamakan tidak berwangi-wangi kerana puasa. Cuma ulama kata hukum itu dijaga selagi mana pada badan dia ada bau yang kuat, yang mana bau tu hanya akan hilang dengan pakai minyak wangi. Kalau bau dia kuat sangat sampai yu'zin nas, maka lebih utama pakai minyak wangi sebab menyakiti orang tu lagi berat. Itu dia ada klausa tambahan tu. Menyakiti orang dengan bau tu lagi berat daripada nak jaga sebab sedang puasa ni. Dia lantaklah bau buat aku puasa ni. Tak. Menjaga diri daripada menyakiti orang lebih utama daripada tidak pakai minyak wangi kerana jaga sedang puasa. Sebab yang ni lagi besar masalah dia. Kan? Lagi besar masalah dia, iaitu dalam situasi yang mana bau tu takkan hilang dengan buah air je, tak hilang. Dia memang kena ghalibkan dia. Tutup dengan dia dengan wangi, bau hilang contoh. Maka untuk itu kita utama. Dan kaedah ni juga terpakai dalam kes bulan Ramadan sama. Pakai minyak wangi makruh. Tapi kalau bau dia masya-Allah dia akan duduk dengan orang ramai kan, maka dia pakailah dengan niat semata-mata nak tutup bau tersebut. Hukum sabun wangi dengan minyak wangi. Kalau kita ambil ihram lah. Kita ambil ihram. Kalau tanya Syekh Haidar lah. Tapi kalau tamu haji sebab apa? Larangan ihram. Tapi kalau saya tanya Syekh Haidar,
beliau kata oleh kerana sabun ni dia kain kaedah minyak wangi yang tak dipakai tu adalah benda yang memang maqusida litatayyub kan. Benda tu memang jenis dia tu orang guna untuk bagi wangi. Kalau benda tu makanan je, bukan makanan tapi kebetulan makanan tu bau dia wangi, pudina ke apa ke, kita makan mulut jadi wangi. So tak edih sebab benda tu bukan ma yuqsadu litatayyub. So saya tanya Syekh Haidar banyak kali lah sebenarnya dan dia jawab jawapan yang sama. Bagi dia kalau sabun bukanlah ma yuqsadu litatayyub. Ma yuqsadu litatayyub, maka orang yang ihram pun boleh menggunakannya. Tapi saya nampak yang lain kan. Sebab okey, orang pergi beli sabun kan. Orang pakai sabun untuk apa? Wangi. Bukan hilang daki je. Orang kata maksud yang orang kata dia bukan diqasarkan untuk tatayyub, bagi hilang daki. Memang asal sabun yang tu. Kalau sabun dulu mana ada wangi? Sabun cat kapak. Sabun kapak tu yang hijau tu. Tapi sabun sekarang memang pilihan ni Palmolive tak wangi sangat. Bukan dia kata tak hilang daki sangat. Ini kurang hilang daki, ini hilang okey. Dia memang nak bau tu. Palmolive. Dia memang digunakan untuk bagi wangi. Asal sabun memang bukan untuk wangikan badan, sabun. Sabun tu adalah untuk menghilangkan kekotoran. Jadi ihtiyatnya kita walaupun ada penangan tu kan, kita tidak menggunakannya lah. Sebab itu sekarang ni dah ada jual produk-produk sabun umrah, sabun haji, shampoo, maknanya hilang daki je, tak ada bau. Masya Allah. Yang mahal punya. Sebenarnya dulu murah je, yang tak ada bau dia murah kan. Sekarang yang bila jadi komersial dia jadi mahal pula, tak ada bau. Masya Allah. Okey. Perkara sunat 22. Ni mudah insya-Allah. Nanti kat belakang macam ada ulang lagi benda ni, kan? Takrar. Perkara-perkara sunat dalam ibadah korban tidak menjejaskan pahala korban jika ditinggalkan. Namun begitu jika dilakukan akan menambahkan pahala ibadah korban. Selain dari tidak menggunting rambut dan memotong kuku, terdapat beberapa perkara sunat yang berkait dengan ibadah korban berikut. Ada orang tanya di IKIM lah baru ni. Dia nak buat korban untuk keluarga lah, tapi dia yang buat. Adakah dalam masa yang sama keluarga itu juga tidak disunatkan potong bulu? Atau dia saja? Dia saja. Maka saya jawab berdasarkan hadis itu, liman aradah. Aradaha, orang yang nak buat. Maksudnya penama itulah yang dituntut untuk tidak memotong bulu, potong kuku. Adapun keluarga satu rumah yang gugurlah tuntutan sunat muakkad itu tidak termasuk dalam apa? Dalam tuntutan ini. Dia hanya untuk limuridiha sahaja. Itu kalau berdasarkan teks ibarat kita pun yusannu limuridiha. Yusannu alla yahliqa sya'rahu wa zufra limuridiha. Muridiha kalau berdasarkan zahir ibarat tu orang yang mahu melaksanakannya, bukan segala orang yang berkait dari segi isi rumah yang tergugur tuntutan atas mereka dengan sebab pelaku ini. 1. Disunatkan memberi makan haiwan kurban sehingga gemuk. Okey, jelas. Istisman. Yang kedua, disunatkan bertakbir Allahu Akbar ketika melihat haiwan kurban pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyrik. Sebab apa? Sebab itu adalah waktu yang syiarnya takbir. Hari pertama, hari kedua, ketiga kan. Jadi tengok binatang korban, litukabbirullah, ayat tadi tu. Litukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Litukabbirullah, supaya kamu bertakbir kepada Allah atas apa yang dia hadiahkan, dia hidayatkan kamu kepadanya. Antaranya menyembelih binatang korban. Jadi so kita tengok binatang tu, sebab binatang korban dia adalah syiar waktu tu. Jadi kita tengok benda yang jadi syiar agama, takbir memuji Allah Subhanahu wa taala.
3, disunatkan menjadikan daging korban makanan pertama yang masuk di dalam perut pada hari pertama korban. Yang keempat, menyembelih sendiri binatang korban jika tidak mampu harus diwakilkan kepada orang lain untuk menyembelihnya. Adalah sunat diwakilkan untuk menyembelih binatang korban kepada orang yang alim mengenai hukum hakam. Ialah kalau dia tak alim tu, maka kita utamakan maslahat jaga hukum. Memanglah ada maslahat untuk dia dapat fadilat tu. Tapi kalau dia tak reti kan jadi terbabas ke, jadi benda tu sembelih tak jadi, lebih baik dia raih maslahat menjaga hukum hakam itu lebih utama berbanding menjaga dari sudut dia nak buat sendiri. Dia bertembung dua tuntutan. Jaga korban itu, sembelihan itu dibuat ikut hukum hakam, dengan korban itu dibuat sendiri. Dia tak reti sangat hukum hakam. Tapi kalau dia buat, dia dapatlah fadilat sembelih sendiri. Satu lagi, bagi kat orang yang reti, yang mungkin dapat handle masalah kalau ada kaitan hukum hakam ketika proses sembelihan berlaku, maka utamakan orang tu berbanding dia buat sendiri. Yang kelima, hadir menyaksikan sembelihan korban bagi mereka yang tidak mampu menyembelih. Bila berlaku macam ni, ditanya soalan, boleh ganti ke video? Tengok video live. Ganti secara total tak dapat. Sebab dia dalam hadis itu, dalam hadis tu falyashhadha. Syahidah ni bukan makna tengok sahaja, hadir bersama. Kalau tengok video je memang tak hadir lah. Kita tak hadir lah, kita di tempat lain. Boleh lah insya-Allah dapat sikit-sikit, tapi sempurna tak. Sebab hadis itu hadir menyaksikan. Hadir dalam majlis tu. Majlis korban tu kita ada. Kalau buat di luar tak dapat lah. Dan ini poin ni kita jadikan muqaranah antara apa beza kalau buat luar negara dengan buat dalam. Antaranya ni lah poin ni. Nombor 6, menjaga adab-adab dalam penyembelihan seperti menghadap kiblat. Menghadap kiblat orang yang korban, satu, menghadapkan mazbah. Ni, tengkok, bukan kepala binatang tu kita hadapkan ke arah kiblat. Dia punya tu, tempat nak potong tu. Mazbah, tengkok yang kita akan potong, itu yang dihadapkan ke arah kiblat. Berlaku ihsan berdasarkan hadis, idza qaltatum fa ahsinul qitra wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhata wal yuhidda ahadukum, Nabi kata, syafratahu wal yurih zabihatahu, bagi tajam pisau dan rehatkan binatang kurban. Membaca basmalah. Okey, jelas? Selawat dan takbir ini akan diulang balik dengan lebih sempurna kelak. Serta memotong 2 urat darah binatang yang disembelih selain dari halqum dan mari. Dia ada berapa? 1 halqum, 1 urat mareh, iaitu saluran makanan, dan 2 ni. Ini yang dimaksudkan urat darah ni. Wadajain. Bahasa Arab panggil apa? Wadajain kan? Wadaj. Urat yang ada di kiri dan kanan tengkok. Mazhab Syafi'i, 2 urat ni tak wajib. Tak wajib. Sebab tu dia kata sunat memotong 2 urat darah ini. Ada mazhab wajib salah satu kan. Mazhab kita 2 je. Iaitu memotong halqum dan juga apa? Dan juga urat mareh, tembolok makanan. Yang ke-7, berdoa sebelum menyembelih. Apa doa dia? Ya Allah, binatang korban ini adalah anugerahmu dan dipersembahkan kepadamu, maka terimalah ibadah korbanku. Sekiranya binatang korban tidak disembelih sendiri oleh individu yang berkorban, maka wakil menyembelihnya hendaklah membaca doa berikut. Ya Allah, binatang korban ini adalah anugerahmu dan dipersembahkan kepadamu, maka terimalah korban si fulan. Dalam bahasa Arabnya, Allahumma inna hadha atau inna hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma inna hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu terjemahan daripada perkataan tadi lah. Habis. Muka surat 24. Jadi muka surat 24 ni adalah berkaitan dengan, muka surat 24 ni berkaitan dengan waktu. Dia korban kalau kita buat
Belum masuk waktu tak jadi korban. Dah habis waktu pun tak jadi korban. Ibadah korban ni dia tak ada qada. Kecuali kalau korban tu nazar. Kita terlepas. Tak sempatlah buat dalam tempoh waktu berapa hari tu. Dia nak buat lepas tu lah qada, tak ada. Bas. Yang sunat lah. Yang nazar, yang ditetapkan waktunya, yang tu dia kena qada. Akan ada kat depan. Okey, sekarang ni kita tengok waktu. 24. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa yadkhulu waqtuha idza tala'ati syamsu wa madha qadru salatil 'id wal khutbataini wa yakhruju bi khuruji ayyamit tashriqi wa hiya thalathatun ba'da al-'id. Masuk waktunya, waktu sah menyembelih haiwan korban apabila terbit matahari. Dan berlalu sekadar masa yang cukup untuk solat hari raya dan kedua-dua khutbahnya. Dan keluar waktu, iaitu tamat waktu menyembelih korban dengan keluarnya berakhirnya hari tasyrik, iaitu 3 hari selepas hari raya. Apa maksud ibarat kitab ni? Tengok syarahannya. Waktu sah melakukan ibadah korban bermula selepas terbit matahari dan berlalu masa yang mencukupi untuk solat 2 rakaat yang ringkas dan 2 khutbah yang ringkas. Sekiranya haiwan disembelih sebelum waktu ini, maka ia tidak dianggap haiwan korban, tetapi sebagai sedekah semata-mata. Waktu korban berakhir dengan tenggelam matahari hari tasyrik dari hari-hari tasyrik, iaitu 13 Zulhijjah. Bahkan lebih afdal tidak menyembelih melainkan setelah selesai solat. Maksudnya apa? Nanti kita akan baca yang warna oranye tu, pandangan Imam Auza'i. Waktu sah sembelih korban ni ialah syuruk kan? Syuruk, tengok syuruk pukul apa? Ini bukan syuruk ni. Ni apa ni? Bermula daripada terbit matahari. Syuruk lah. Okey, syuruk pukul 7.10 contohlah. 7.10. Okey, berapa minit yang diperlukan untuk sembahyang 2 rakaat? Sembahyang raya. Berapa minit diperlukan untuk khutbah secara ringkas? Kita ambil lah semua sekali 15 minit. Syuruk pukul 7.10, tambah lagi 15 minit 7.25. Lepas itu kalau ada orang buat korban, sah. Dia bukan sembahyang telah berlaku, bukan. Dia iktibar waktu je. Waktu yang cukup untuk sembahyang dan khutbah telah berlalu selepas syuruk. Maka kalau ada orang korban selepas itu, walaupun kat masjid belum sembahyang, masjid sembahyang pukul 8.30, maka dah boleh dah. Bahkan sembahyang raya ni kita dah boleh sembahyang lepas syuruk. Tak perlu tunggu matahari naik sepergalahan. Boleh dah sembahyang. Kita boleh gunakan hukum ni untuk contoh korban banyak, kan? So kita lepaskan satu kumpulan, dia orang sembahyang raya awal. Satu orang buat khutbah ringkas, kemudian mereka settlekan korban. Misalnya kan, boleh korban banyak. Ada yang satu jemaah ni kira awal dulu tak tunggu orang ramai, 8.30 baru nak sembahyang kan. Sepatutnya kalau segi pengurusan yang bagus, kita buat sembahyang raya haji ni cepat, kan? Sembahyang raya haji cepat banding sembahyang hari raya puasa. Kalau disamakan, dia tak praktikal dari segi kalau banyak binatang kan. Jadi antara cara dia buat macam tadi, satu kumpulan ni sembahyang awal. Dia boleh sembelih awal, dan nanti orang yang datang tu boleh dah makan sikit, dapat amalkan makan binatang yang pertama. Makanan yang pertama adalah yang korban. Kalau nak tunggu yang sembelih ni, perut semua dah keroncong. Dia tak boleh buat kerja pula kalau tak makan kan. Dia tak dapatlah nak amalkan makan benda yang pertama masuk. Jadi ada tempat yang buat supaya dapat amalkan makanan pertama yang masuk tu. Contohnya kita dapat seekor daging, seekor lembu. Daging tu kita ambil sikit, potong, goreng bagi makan sikit kat jemaah. Cepat sikit lah, cepat sikit dapat. Kalau tunggu masa sup lama lah. Jadi kita potong, dapat makan sikit sekadar nak amalkan sunnah. Itulah makanan pertama masuk kan. Itu antara praktikal yang mungkin boleh dilaksanakan. Okey. Imam Auza'i kata apa? Kiraan waktu mula ialah selepas matahari naik sepergalahan
dan berlalu masa yang mencukupi untuk 2 rakaat salat dan 2 khutbah yang ringkas. Oleh kerana itu hukumnya afdal melewatkan sembelihan segala melepasi waktu ini. Khurujan minal khilaf. Nak keluar daripada khilaf Imam Auza'i. Imam Azra'i lah, mazhab Syafi'i. Imam Auza'i itu mujtahid, Azra'i. Okey. Dia ada khilaf bilakah masuk waktu boleh dah sembahyang raya. 2 pendapat. Sama macam khilaf waktu sembahyang duha. Jadi pendapat pertama yang muktamad ni yang tadilah. Imam Azra'i dia kira masuknya waktu boleh sembahyang raya ni syuruk kena tunggu dulu matahari naik seperlahan. Habisnya waktu haram baru kita kira waktu yang meluasi 2 rakaat solat dan juga khutbah. Contohnya lah 7.10 syuruk tambah lagi 20 minit baru naik seperlahan. 7.30 lepas 7.30 tambah lagi 15 minit. Itu di sisi Imam Azra'i. Jadi oleh kerana ada khilaf dalam masalah ni, kita raikan khilaf, kita semayang dalam waktu yang di sisi Imam Azra'i itu sah, dan korban pun kita lajakkan sehingga melepasi waktu yang dikatakan oleh Imam Azra'i sebagai waktu yang sah. Untuk apa? Jaga khilaf tersebut, supaya ibadah korban kita buat dalam keadaan semua ulama kata dibuat dalam waktu yang sudah sah. Itu dipanggil khuruj minal khilaf. Dia sembahyang duha terbalik pula tarjih dia. Ada satu pandangan sembahyang duha ni boleh sembahyang syuruk. Pendapat yang kedua kena naik sepergalahan. Itulah yang muktamadnya. Terbalik, dia punya tarjih terbalik. Okey. Waktu menyembelih merangkumi siang dan malam. Tetapi hukum menyembelih pada waktu malam adalah makruh, kecuali ketika terdapat halangan pada waktu siang ataupun ada maslahat dan kebaikan buat pada waktu malam. Contohnya ialah haiwan korban terlalu banyak ataupun pembantu hanya berkelapangan pada waktu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih haiwan korban baginda setelah selesai solat sunat Idul-Adha dan 2 khutbahnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, syahidtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla falamma qada khutbatahu nazala min minbarihi wa utiya bi kabshin fadhabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi wa qala bismillah Allahu akbar Allah hadha anni wa amman lam yudahi min ummati. Pernah aku hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Idul Adha di tanah lapang. Setelah baginda SAW selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar, lalu ada orang membawa seekor kibas kepadanya, lalu disembelih oleh Rasulullah SAW dengan tangan baginda yang mulia. Kemudian baginda SAW bersabda, Bismillah Allahu Akbar, ini untukku dan untuk umatku yang tidak berkorban. Ini ni, ada orang istimbatkan pada hadis ni, bolehlah buat untuk orang lain, walaupun tak diizin, walaupun orang tu tak wujud lagi. Umat Nabi yang akan datang semua. Maka bila ulama syarahkan hadis ini, ada 2 syarahan. Satu, kita syarah hadis ini, kita tanggung hadis ini atas khususiat. Ini Nabi je boleh. Nabi punya korban boleh meluasi semua umat. Nabi yang buat. Maka kita tak boleh nak buat. Satu, kalau kita samakan hukum ini macam biasa, maknanya kalau nak buat untuk orang lain, maka dia mesti izin kan? Maka ini yang dimaksudkan adalah daripada segi pahala, bukan daripada segi sebagai mewakili untuk umat. Ikutlah salah satu daripada 2 jawapan tadi. Dalam hadis yang lain dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu katanya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ayyamit tasyriqi dhabhun. Telah bersabda Nabi SAW, tiap-tiap hari tasyrik itu walau menyembelih waktu menyembelih binatang korban. Ini dalil bahwasanya sembelih binatang korban juga pada hari tasyrik. Ada beza dengan mazhab Hanafi kan? Sekiranya penyembelihan dilakukan di luar dari waktu, mazhab Hanafi ni, hari tasyrik ni contoh kan. Kita kalau puasa hari tasyrik kan tak boleh. Haram. Mazhab Hanafi boleh. Dan mazhab Syafi'i ada qaul. Dalam minhaj ada tulis. Pendapat muktamadnya tak boleh puasa hari tasyrik. Tapi muqabil ada. Muqabil itu yang rajih dalam mazhab
mazhab Hanafi. Okey. Okeylah tu. Sembelih pada hari tasyrik kan, waktu luas. Waktu luas. Sekarang ni lagilah penggunaan hari tasyrik ni. Sebab kebenaran satu hari tu kurang. Tak boleh buat banyak-banyak. Jadi digunakan hari kedua, ketiga, keempat untuk buat korban. Catatan. Sekiranya penyembelihan dilakukan di luar dari waktu yang telah ditetapkan syarak, maka ia dianggap sembelihan biasa, bukan lagi ibadah korban. Okey. Orang yang mana diwakilkan oleh orang lain, apatah lagi kalau diupah oleh orang lain untuk laksanakan ibadah korban, dia kena jaga benda ni. Sebab dia dibayar upah oleh orang untuk buat korban. Korban kan? Dia kena pastikan binatang tu jadi korban. Kalau dia buat sembelih, binatang tu tak jadi korban, dia tak boleh ambil duit tu. Sebab dia diupah untuk buat korban. Kalau kamu buat tak jadi korban, contoh waktu dibuat awal sangat ke, contohlah, atau waktu buat lebih ke, maka tak berhak lah. Kita tidak menyampaikan maksud yang kerananya kita diambil upah, iaitu ibadah korban. Okey. Dari Al-Bara' bin Azib telah bersabda Rasulullah SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhabaha qabla as-salati fa innama dhabaha li nafsihi wa man dhabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatan. Tanwin. Wa asaba sunnatan. Maksudnya, sesiapa yang menyembelih sebelum salat, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan sesiapa yang menyembelih sesudah salat, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan korbannya dan telah mengikuti sunnah kaum muslimin. Okey. Perhatian. Berakhirnya hari tasyrik dengan terbenam matahari keseluruhannya pada 13 Zulhijjah. Tenggelam matahari habis. Maksudnya masuk maghrib lah, mudah bahasa. Dia sembelih ni memang betul-betul lagi 5 minit nak masuk maghrib. Boleh lagi. Dan yang diiktibar terputusnya urat mereh dan halkum. Kalau sempat potong habis itu sebelum maghrib, sah. Jadi korban. Kalau separuh potong sebelum maghrib, separuh lagi putus lepas maghrib, kira tak jadi korban. Siapa suruh buat lambat sangat? Sekiranya penyembelihan dilakukan pada akhir waktu dan terputus halkum dan marih, sebelum sempurna terbenam matahari, maka sah ibadah korban itu. Yang seterusnya, haiwan yang diniatkan sebagai korban sunat tetapi tidak sempat disembelih. Ini masalah ada qada ke? Kita ada kaedah yang dalam masalah sembahyang benda sunat ni, adakah disunatkan qada? Contoh, kita terlepas sembahyang qabliyah, disunatkan qada ke? Kita terlepas sembahyang tahajud, disunatkan qada ke? Apa sahajalah. Itu kalau sembahyang. Kita terlepas puasa sunat apa? 9 Zulhijjah, Arafah. Terlepas, tak dapat buat. Perempuan tu haid contoh. Disunatkan qada ke? Puasa 6 tak dapat, disunatkan qada ke? Itu semua. Kalau solat lah, solat dia punya kaedah dia yusannu qada'u naflin muaqqat. Apa dia? Disunatkan untuk seseorang itu qada sembahyang sunat nafilatin muaqqatah. Sembahyang sunat yang ada waktu. Sembahyang sunat kan dia ada dua, satu muaqqatah, satu zatul asbab. Sembahyang sunat yang ada waktu, sembahyang sunat yang ada sebab. Sembahyang sunat yang disunatkan qada yang ada waktu. Sebab itu sembahyang sunat wuduk tak disunatkan qada. Sembahyang sunat tahiyatul masjid tidak disunatkan qada. Sembahyang apa-apalah yang bukan jenis bangsa ada waktu. Kalau jenis ada waktu, disunatkan qada. Maka termasuklah juga puasa yang ada waktu khas kan. Maka disunatkan qada. Dan ulama sebut, baru ni dibahaskan, kita bincang tentang masalah tawaf kudum. Bukan kita bincang lah, Ibn Hajar. Ulama Syafi'i bincang kan. Satu orang dia terluput tawaf kudum. Terluputlah tawaf kudum. Maka adakah disunatkan qada? Jawapannya tidak.
disunat qada menurut pendapat yang muktamad. Terluput-terluputlah. Dia macam tahiyatul masjid. Khalas. Dah terluput, dah tak ada dah. Dia nak pergi ganti ke waktu lain kan? Sebagai, tak ada. Sebagai ulama kata, disunatkan qada. Ibnu Hajar Al-Haytami kalau berdasarkan pembacaan, apa yang beliau nyatakan itu tidak disunatkan qada. Okey. Kita baca warna oranye tu. Haiwan yang diniatkan sebagai korban sunat tetapi tidak sempat disembelih sehinggalah habis waktu, maka pemilik bahagiannya boleh menunda sehingga tahun hadapan. Tunda lah. Lembu tu jaga sampai tahun depan. Kalau dia sanggup lah. Siapa nak jaga? Baru ni ada orang tanya soalan. Ada anak lembu. Tak tahu siapa tuan dia. Jadi tambat kat masjid. Orang masjid jaga. Masjid jaga, bagi makan pun semua. Kira lembu tu jadi besar lah. Dan dah tak larat nak jaga. Ini soalan real berlaku. Jadi dia tanya soalan. Boleh tak buat korban? Boleh tak lembu tu yang tak dibela, yang tak tahu siapa tuan dia, kita buat korban? Boleh tak? Jadi saya cakap tak boleh lah. Sebab korban tu kena dibuat oleh pemilik kan. Dia kena buat oleh pemilik. Sekarang masjid tak boleh jadi pemilik. Macam mana nak memiliki pula kan? Kita tolong jaga je. Tetap binatang itu bukan milik kita. Nak jadi luqatah pun tak cukup syarat. Nak luqatah tu, kalau berlaku luqatah dan akhir sekali berlaku tamalluk kan. Luqatah ni dia berakhir dengan tamalluk, pemilikan. Tapi syarat-syaratnya pun tak cukup, maka tak boleh lah. Tak boleh nak buat korban. Tak boleh. Okey. Simpanlah. Kalau sanggup simpan, kalau tak jual. Duit tu simpan tahun depan. Duit tu simpan ke tak simpan terpulang sebab dia kan sunat. Atau disembelih, disedekah. Habis dah waktu tak sempat, sembelih lah. Dah alang-alang. Kalau tak dapat pahala korban pun dapat pahala sunat. Bagi sedekah orang makan daging pun adalah pahalanya. Nak jual balik, jatuh harga. Nak jaga memang tak larat lah. Maka mungkin dengan cara sembelih, bahagi orang makan. InsyaAllah. Itu pun ada pahalanya. Setiap orang yang bernazar. Ini masalah nazar. Setiap orang yang bernazar untuk melakukan korban hendaklah menunaikan nazarnya. Berdosa sengaja menangguhkan sembelihan korban nazar sehingga tamat waktunya. Sekiranya terlupa atau ada halangan, maka tidak berdosa dan wajib disembelih haiwan tersebut sekalipun waktu berkorban telah tamat dan dikira sebagai mengqada korban nazar yang tertangguh. Bila dia nazar korban tahun ni, waktu dia tu dah jadi mudayyak. Waktu tahun ni je lah kena buat. Macam semayang lah. Bila kita tak semayang sampai habis waktu, kena semayang tak? Lepas tu semayang fardu. Dah habis waktu, kena semayang tak lepas tu? Kena lah. Kena semayang juga. Walaupun dah habis waktu. Semayang apa? Semayang qada sama juga. Kalau nazar itu ditetapkan waktunya, waktu dah habis. Tapi benda tu nazar, wajib. Jadi macam mana? Maka buat juga walaupun dah habis waktu hari tasyrik sebagai qada. Benda wajib habis waktu qada. Dia yang dibahaskan kena qada ke tak tu sunat. Contoh kan. Apa benda nak cakap? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Orang ni pun ada satu isu kan. Satu orang ustaz tu kata, siapa yang tak mampu bayar zakat fitrah, dia kena qada. Dia tak tepat lah. Bila satu orang tu dia tak mampu bayar zakat fitrah sebab faktor kewangan, dia hanya mampu selepas habis waktu. Mana tenggelam matahari raya pertama. Dia sebenarnya, dia tu sendiri tak wajib zakat fitrah. Bila tak wajib, tak adalah istilah qada. Qada ni benda tu wajib dulu. Wajib itu hanya bila mampu. Dia tak mampu, tak wajib. Mudah je kiraan fiqh dia. Tak ada qada. Tak ada, memang tahun tu dia tak wajib.
Macam mana benda tak wajib kita kata kena qada pula? Jadi dia bertentangan dengan konsep kan. Ada satu perbahasan baru ni kita baca dalam bab haji. Allah, semoga dapat pergi haji. Idah manasik kan, minhaj lah kita baca. Berkaitan dengan orang yang mana memasuki tanah haram ataupun memasuki Mekah. Masuki Mekah, ibarat tu masuki Mekah, dia bukan masuk untuk tujuan nusuk. Dia untuk tijarah, ziarah. Kita bagi contoh apa? Tijarah, ziarah. Urusan bukan nusuk lah. Adakah dia wajib masuk juga dalam keadaan ihram? Adakah dia wajib masuk dalam keadaan ihram? Maka dia ada dua pendapat. Mazhab Syafi'i ada dua qaul. Pendapat yang muktamadnya ma'ruf, tidak wajib. Tidak wajib masuk dalam keadaan ihram. Yang wajib tu adalah muridan linusukin kan. Man jawazal miqata muridan linusukin. Siapa yang tiba di miqat, bukan menjawaz, siapa yang tiba di miqat, hal kadang dia nak buat nusuk, dia tak boleh melepasi miqat tersebut melainkan dalam keadaan ihram kan. Sekarang ni tak, dia tijarah, dia pergi untuk ziarah dan apa-apalah urusan yang bukan nusuk. Dia datang contohnya duduk Jeddah, ada kematian kat Mekah, saudara dia. Dia datang untuk kematian lah. Kena balik. Adakah masuk tu mesti masuk ihram? Pendapat muqabil kata ya, mesti. Wajib. Tapi mazhab Syafi'i yang muktamad lah, sebab yang ini pun qaul Imam Syafi'i juga, tidak wajib. Disunatkan sahaja. Kalau dia tidak berbuat demikian, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sebab ada mazhab kata wajib, mazhab Hanafi. Tak apalah. Kemudian dalam syarah tu, dia ada kaitan yang kita bahaskan ni. Dia atas qaul yang kata wajib lah. Atas qaul yang kata wajib. Dia masuk juga. Dia masuk juga, tapi tak ihram. Atas qaul yang kata wajib ni, dia masuk juga dalam keadaan dia tidak ihram. Maka dibahaskan, adakah dia wajib qada? Ini atas qaul mah tu. Adakah dia wajib qada? Sebab dia sepatutnya masuk ihram, dia tak buat benda yang wajib tu. Adakah dia hanya berdosa tapi tak perlu buat apa-apa? Dam ke, qada ke? Ataupun dia kena qada, maksudnya dia kena patah balik niat ihram. Itu masuk kena qada. Pendapat mutamannya tak perlu qada. Maka kata Ibn Hajar, ataupun Imam Nawawi, ini adalah syawaz. Ini adalah masalah yang keluar daripada kaedah. Sebab kaedah standardnya, bila benda tu wajib, kalau tinggal kena qada. Tapi ini masalah yang keluar daripada kaedah. Bukan pendapat ni syaz dengan erti kata pendapat tak betul, tak. Dia keluar daripada kaedah. Syadza 'anil qa'idah al-ma'rufah, bahawasanya semua yang wajib kena qada kalau ditinggalkan. Yang ni dia tak perlu kena qada. Ini adalah tafri', cabangan daripada qaul dhaif yang telah dinyatakan tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Seseorang yang bernazar korban dengan haiwan yang cacat. Haiwan tu memang cacat. Dia pergi nazar nak korban haiwan tu. Atau tidak cukup umur, wajib menyembelihnya pada waktu ini juga walaupun ia tidak dikira sebagai korban. Bila dia dah nazar, walaupun dia nazar korban, maka nazar dia tu sah dan dia wajib sembelih pada waktu korban. Dia tak boleh sembelih lebih daripada itu. Sebab bila satu orang tu dia nazar korban, maka waktu tu dah standard dah. Waktu tu lah. Tapi masalahnya binatang tu cacat. Cacat yang tak cukup syarat korban. Menurut pendapat sahih dalam mazhab, ia tidak dikira sebagai korban. Dia kena sembelih juga dalam waktu tu, tapi tak kira korban. Ada satu syarikat ni, ada seorang ustaz tu dia share lah. Mereka punya syarat dia. Syarat keterangan yang mana customer kena baca lah. Antaranya nombor 4. Saya ambil maklum, tengok ayat dia. Saya ambil maklum sekiranya berlaku apa jua perkara kecacatan yang menyebabkan
haiwan korban tidak sah untuk korban sunat, maka saya perlu bertukar niat kepada nazar agar ibadah korban dapat diteruskan. Jadi klausa ni dibuat untuk selamatkan keadaan. Kalau binatang korban yang dibeli tu cacat, maka automatik dia jadi nazar dan diteruskan juga. Jadi mungkin syarikat ni ingat klausa ni boleh selamatkan isu cacat. Bila cacat kan, kita kan dah ada klausa awal. Jadi dia tetap diteruskan jugalah. Dan tetap jadi korban dan sah. Dia kalau cacat ni, dia tak sah kalau benda tu bukan nazar. Kalau nazar tadi kan dia kata kena sembelih. Tapi tak tepat. Yang pertama, kalau binatang tu cacat, disembelih, dia tak jadi korban. Dia wajib kena sembelih tapi tetap bukan korban. Tak mencapai juga maksud peserta. Jadi keterangan diteruskan juga supaya jadi tak jadi korban. Bahkan dia jadi masalah kedua pula, binatang tu wajib disembelih. Sembelih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak buat nazar mu'allak, bukan macam ni lafaz dia. Ini bukan nazar ni. Dia kata, sekiranya berlaku apa jua perkara yang menyebabkan haiwan korban saya tidak sah untuk korban sunat, maka saya perlu bertukar. Bukan ayat dia macam tu. Kena buat ayat dia. Maka saya bernazar. Bukan saya perlu berbuat demikian. Dia belum lagi nazar. Kan ayat tu bukan ayat tanjis. Ayat melaksanakan secara ni. Itu yang masalah kedua kan. Dan yang ketiga masalah dia, pihak syarikat tak boleh letak klausa ni. Kalau tak, dia tak sahul lah. Kot lah. Cacat pun tak apa, kita ada klausa ni, dia jadi nazar, sembelih aja. Tak boleh kan? Apatah lagi kalau orang awam jahil tak faham benda ni. Gitulah. Maksudnya klausa tu tak boleh lah buat macam tu. Sebab dia akan mengurangkan rasa bertanggungjawab syarikat tu. Tak kisah cari cacat pun. Dan satu lagi tak boleh. Dia kalau ikut lafaz ni, kalau kita kata jadilah nazar ni, itu kalau cacat tu berlaku lepas beli. Syarikat tak boleh beli binatang cacat. Tak boleh. Kan? Dengan alasan ada klausa ni terus beli binatang cacat. Tak boleh. Sebab ini kalau datang kecacatan, maksud dah beli sempurna, baru datang cacat. Barulah. Kalau betul lafaznya jadilah nazar. Kalau kita nak cerita jadi tak jadi. Tetapi kalau dia beli terus cacat, maka dia tidak menepati spek permintaan. Kita buat akad dengan dia beli binatang korban. Maksudnya binatang itu bebas cacat. Kalau dia beli tidak cacat, binatang itu bukan kita punya. Kan? Kita ada hak untuk tolak. Jadi itu semua klausa yang tak tepatlah dibuat. Dan klausa tu tidak menyebelahi customer. Menurut pendapat sahih dalam mazhab, binatang hadiyu yang dibawa untuk disembelih di Mekah, maka sembelihannya sama. Ini masalah hadiyu lah. Hadiyu ni binatang orang bawa dari negara dia, niat nak sembelih dekat Mekah kan. Masa buat haji bawa dah hadiyu. Yang ni sama. Dia sama dengan cerita korban ni dari segi dia hendaklah disembelih dalam waktu korban juga. Walaupun dia binatang bukan udhiyah. Okey. Kita sampai pukul apa ni? Untuk sesi ni? 12.30? Macam baru ya. Dah 12.30 dah. 12.45 lah. Binatang. Okey. Jenis-jenis binatang korban. Kata pengarang rahimahullah, wala tajuzu illa bi ibilin aw baqarin aw ghanamin, dan tidak boleh berkorban kecuali dengan unta atau lembu atau kambing sahaja. Okey. Ini jenis binatang pula. Dalam beribadah kita dituntut supaya mengikuti pedoman Rasulullah. Begitu juga halnya dengan korban. Hendaklah binatang yang dikorbankan itu dari jenis binatang yang ditunjukkan dari sunnah Rasulullah, iaitu binatang ternakan, al-an'am, seperti unta, kambing. Kambing kibas, kambing apa benda, kambing biasa ke, kambing sapi ikutlah. Kambing biri-biri ke, sapi, lembu dan kerbau. Firman Allah SWT ayat ini diulang lagi. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Maksudnya, dan bagi setiap umat kami syariatkan ibadah menyembelih kurban atau lain-lainnya, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaannya kepada mereka. Binatang-binatang ternakan yang disembelih itu, kurniaan tu apa? Binatang tu lah. Surah Al-Hajj ayat 34. Ijma' ulama' bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah berkorban dengan binatang selain jenis an'am. An'am ialah binatang ternakan yang wajib dikeluarkan zakat apabila mencukupi nisabnya. Oleh kerana korban adalah ibadah yang berkaitan dengan binatang, maka dikhususkan dengan al-an'am, binatang ternak yang mudah diperolehi, sebagaimana zakat yang berhubung kait dengan binatang dikhususkan juga dengan jenis yang sama. Dia macam kiaskan jugalah. Kita akan tengok ada beberapa masalah. Konsep binatang korban ni macam konsep zakat. Dia sama segi apa? Apa dia punya jami' tu, penghubung antara zakat dengan binatang korban. Segi apa? Dia adalah binatang ibadah. Daripada kias itulah, dalam mazhab Syafi'i, binatang korban ni tak boleh diberi pada orang kafir. Sama macam binatang zakat kan. Binatang zakat boleh tak bagi orang kafir? Tak boleh. Zakat. Maka ibadah korban ini, binatang korban ini juga adalah binatang ibadah. Tak boleh bagi pada orang kafir. Akan ada perbahasannya. Tidak sah berkorban dengan binatang selain anam seperti kuda dan rusa walaupun ia telah diternak. Maksudnya walaupun rusa tu rusa bukan liar. Itu yang dimaksudkan diternak tu. Rusa belah bukan liar. Rusa lagi mahal. Mungkin ada orang kias. Itu kita apa tadi? Kita sebut awal-awal tadi. Kena faham ibadah korban ni dia adalah ibadah. Ta'abud. Jadi dia tak boleh nak main kias lah. Oh, rusa lagi bagus. Kan? Lagi mahal. Orang dah biasa kan lembu. No, kan rusa pula. Contoh. Tak ada. Dia ta'abud an'am. Kan? Rusa bukan an'am. Bila orang Arab sebut an'am, dia tak merujuk pada binatang-binatang. Quran sebut mim bahimatil an'am. Itu ayat dia. Maka mim bahimatil an'am, 3 tu lah binatang itu. Tempat kita tak ada unta, tinggal lagi 2. Masyhur ni, masalah ni masyhur. Dikatakan, perhatian nombor 29. Dikatakan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat boleh berkorban dengan ayam dan itik. Namun tidak harus bertaklid dengannya. Ini kata Imam Syarqawi kata. Tak boleh pakai pandangan ni. Namun tidak harus bertaklid dengannya kerana pendapat itu tidak dinakalkan kepada kita dengan jelas dan tawatur. Maka boleh jadi ia pendapat yang bersyarat dengan syarat-syarat tertentu yang tidak sampai kepada kita syarat-syarat tersebut. Kalau kita tengok dalam Baijuri, beliau nukil daripada guru beliau, kalau tak silap, Muhammad Fadali, mengatakan, sesiapa yang tak mampu nak buat korban, maka dia taklidlah mazhab Ibn Abbas. Itu Baijuri tu. Tapi Imam Syarqawi lain. Imam Syarqawi kata tak boleh taklid. Tak boleh taklid pandangan ini kerana nukilan pandangan ini tidak sampai secara yang boleh ditaklid lah. Dan saya pernah semak pendapat ni, tidak sah nisbahnya pandangan ni kepada Ibn Abbas. Tidak sah. Orang sebut je. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, tidak sah nisbahnya kepada Ibn Abbas. Sebab kalau nak taklid sesuatu mazhab, kena sabit dulu nisbah. Sebab kita taklid. Jadi, bila kesahihan nisbah kepada beliau tidak sabit, maka tidak boleh mengamalkannya. Taklid pada ketika itu tidak sah. Sebab syurutut taklid ni antaranya, sah nisbah qaul itu kepada muqallad. Kalau tak sah nisbah, tak boleh taklid. Kalau tak, kita tak, kecuali kalau kita berhujangan dalil kan. Kerbau. Kerbau macam mana? Kerbau termasuk dalam keluarga lembu, maka sah berkorban dengannya. Jelas. Haiwan kacukan antara haiwan. Ini masalah kacuk pula. Haiwan kacukan antara haiwan korban dan bukan haiwan korban seperti kacukan kijang dan kambing. Kibing. Atau kamjang. Tidak sah dijadikan korban. Dia kaedah bercampur kan. Dia dalam ada nazam daripada
Imam Sayuti, masalah farak. Kita sebut sikit kat sini, masalah farak kan. Masalah anak. Kalau dalam bab agama budak ni agama apa, kita tengok agama yang paling tinggi antara ibu dan ayah dia. Kalau ibu dia tu agama Nasrani, ayah dia tu agama Majusi, maka anak ni kira Nasrani. Apa faedah dia? Faedah dia nanti bab jizyah dan lain-lain yang ada kaitan, yang ada beza ke agama. Begitulah juga sebaliknya. Agama yang paling tinggi lah. Kalau ibu dia orang Kristian, ahli kitab, ayah dia orang Islam, agama budak tu Islam. Okey? Begitu. Kalau ibu dia Islam, ayah dia Kristian, agama apa? Agama apa agak-agak? Tak. Sebab perkahwinan tu tak sah. Itu bukan ayah dia. Itu bukan ayah dia. Dia ikut agama siapa? Pak Yah juga ikut agama siapa? Perkahwinan tu tak sah kan? Tak sah, dia ikut agama ibu dia. Betul lah, Islam lah. Dia tak ada dua agama. Contohlah ayah dia tu Islam, ibu dia tu Hindu. Kan? Kepada anak. Jadi perkahwinan tu bila tak sah, yang tu bukan ayah dia. Dia kira ada satu, dia ibu. So dia akan ikut agama ibu dia. Kan? Ibu dia apa? Hindu lah. Sebab itu bukan ayah dia. Segi syarak kan. Ini kalau memang ayah sabit. Ini tak sabit. Kalau, okey, itu masalah agama. Kalau nasab pula. Kalau segi nasab, kita akan ikut nasab ayah. Ini bab nasab pula. Fiqh nasab kan. Ayah dia Arab, ibu dia Jawa, dia kira Arab. Ayah dia Jawa, ibunya Arab, dia dikira Jawa. Kan? Ayahnya Jawa, ibunya Ahlul Bait, dia dikira Jawa. Segi nasab lah. Nanti dia bila nak guna ni masalah kufu kahwin tu. Sebab dia kan kira nasab. Di situ akan dipakai benda ni. Habis. Kemudian masalah najis pula. Binatang yang bernajis bercampur dengan binatang yang tak bernajis, kacuk, keluar anak. Mughalazah campur tidak mughalazah, maka dia akan ambil taghliz. Kita akan guna kaedah berat. Maksudnya kita akan hukum anak itu sebagai najis. Kambing campur dengan anjing, maka anak ni mughalazah. Kalau bab najis dihukum yang mughalazah. Bab zakat pula, dia bela binatang kacukan daripada binatang yang zakawi dengan binatang yang bukan zakawi. Binatang yang wajib zakat dengan binatang yang tak wajib zakat. Banyak binatang tu. Kambing dengan rusa contohnya. Jadi wajib tak zakat pada anak tu. Bilangan 40. Tak wajib. Sebab al-aslu fil asya' tak ada zakat. Maka oleh kerana bercampur antara binatang yang wajib zakat dengan tak wajib zakat, maka kita kira tak wajib zakat. Jadi sama juga korban ni. Binatang korban dengan binatang tak boleh korban, kita kira tak boleh korban. Binatang tu tak sah korban dengan binatang kacuk. Tak kisahlah ayah dia ke ibu dia ke, daripada binatang yang boleh korban, tetap tidak boleh korban. Okey, habis. Bagaimana pula kalau kacukan itu antara binatang korban? Lembu kacuk dengan unta. Lembu kacuk dengan kambing. Contoh. Haiwan kacukan antara jenis-jenis haiwan korban seperti kambing dan lembu, atau biri-biri dan kambing biasa dan seumpamanya, hukumnya sah dibuat korban. Boleh. Itu memang boleh lah, sebab dua-dua boleh korban kan. Okey, umur nak kira macam mana? Unta kan 5 tahun. Lembu 2 tahun. Sekarang ni kambing, biri-biri campur dengan lembu. Dia nak pakai umur lembu ke umur kambing? Setahun ke 2 tahun? Kita pakai umur paling banyak. Umur paling banyak. Kalau lembu kacau dengan unta, kita pakai umur unta 5 tahun. So binatang tu, yang anak hasil kacau tu, bila umur 5 tahun baru boleh korban, sah. Dia pakai yang paling banyak, ihtiyat. Apa dia? Bahagian paling sikit. Kat depan kan ada. Imam tanya itu. Dia kacuk antara lembu dengan kambing. Kalau lembu boleh 7 orang. Kalau pakai iktibar lembu. Kalau pakai iktibar kambing, 1 orang. Dia kira iktibar lembu kambing, iktibar kambing, seorang je. 1 ekor untuk 1 orang sahaja. Itu kaedah. Itu semua ihtiyat tu. Dia ambil paling banyak, ambil paling sedikit.
Maka kelahiran antara biri-biri dengan kambing biasa umur yang dikira adalah 2 tahun. Biri-biri campur kambing biasa. Biri-biri setahun, kambing biasa 2 tahun. Kita ambil 2 tahun. Masuk tahun ketiga iaitu mengikut umur kambing biasa. Allahumma salli dan surah Maidah. Dan ceritakanlah, ini surah Maidah, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ini kisah Qabil Habil yang diabadikan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Boleh baca terjemahannya. Daripada sinilah ada perkataan qurban tu. Idh qarraba qurbanan, ketika kedua mereka mempersembahkan sesuatu untuk mendekatkan diri dengan Allah. Korban dalam ayat ni bukan maksudnya lembu kambing tak. Masing-masing ada dia punya bagi kan. Ada ni bagi tanaman, ni bagi binatang. Tapi kedua-duanya itu dipanggil korban sebab korban ni dalam bahasa Arab apa sahaja perkara yang mendekatkan diri dengan Allah. Korban lah. Cuma dalam bahasa Melayu dia lebih sinonim dengan inilah korban hari raya, korban udhiyah. Okey, umur ni senangnya masalah umur ni. Baca sekali lalu. Wa aqallu sinni fil ibli 5 sinina wa dakhala fi sadisati wa fil baqari wal ma'izi sanatani wa dakhala fi salisah wa fil dhani sanatun wa dakhala fi saniyah. Sekurang-kurang umurnya binatang korban 5 tahun masuk tahun ke-6 bagi unta, 2 tahun masuk tahun ke-3 bagi lembu, dan kambing 1 tahun masuk tahun ke-2 bagi domba biri-biri. Tidak sah berkorban kecuali dengan binatang korban yang telah cukup umurnya. Umur binatang yang telah dikorban adalah seperti berikut. Tengok. Unta umur 5 tahun genap dan lebih. Lembu dan kerbau 2 tahun dan lebih. Kibas atau biri-biri berumur genap 1 tahun dan lebih. Kambing biasa berumur genap 2 tahun dan lebih. Kacukan unta dan lembu berumur genap 5 tahun dan lebih. Kacukan kambing 1 air. Dan biri-biri atau lembu dan kambing berumur genap 2 tahun dan lebih. Ini jelas umur ni penting ni. Macam mana kita nak tahu umur binatang? Mana ada surat beranak? Kan? Ada tak surat beranak? Tak ada. Bila kita sebut umur ni, pihak yang menjadi wakil kena pastikan, akan diterangkan lah. Kena betul-betul pastikan cukup umur. Orang yang jual pula, dia dapat amanah orang nak beli binatang korban. Dia tak boleh tipu. Dia tak boleh nak tipu, jelas kan. Dia orang buat tempahan dengan dia adalah binatang korban. Dia bagi tak cukup umur dan dia dakwa cukup umur. Itu memang semua adalah pendapatan yang tidak halal. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatazbahu jaza'atan min adh-dhani. Janganlah kamu menyembelih melainkan yang telah musinnah, kecuali jika susah kamu memperolehinya, maka sembelihlah biri-biri yang setahun umurnya. Para ulama berpendapat, apa maksud musinnah dalam hadis? Musinnah pada hadis tersebut bermaksud yang telah cukup umur mengikut jumlah tahun yang telah ditetapkan seperti yang telah ditunjukkan dalam jadual yang lalu. Ia adalah umur baligh bagi haiwan-haiwan tersebut. Kebiasaannya umur haiwan-haiwan ini juga boleh diketahui dengan melihat giginya, iaitu melihat gigi susunya telah tanggal atau diistilahkan sebagai salin gigi. Dia punya gigi kan macam budak-budak. Cuba tengok. Gigi kita ni gigi salin. Masa gigi kecil, gigi sebelum salin ni kan kecil. Gigi besar kan lain. Binatang pun macam tu. Sama ada gigi dia memang tak ada, tak salin lagi tapi dah tanggal, ataupun dah salin. Dia gigi salin tu dia menonjol lagi. Lihatlah gambarnya dalam Google. Okey. Dikatakan salin gigi adalah tanda balik bagi binatang seperti mimpi basah bagi manusia. Manakala hitungan tahun tertentu pula adalah perkiraan balik dari segi umur matang. Maksudnya manusia kan balik, kalau lelaki, dia balik dengan 2. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, umur cukup 15. Salah satu. Maksudnya apa? Kalau budak ni, dia mimpi basah, belum lagi umur 15. Maksudnya keluar air mani. Maka dia dah balik, walaupun belum cukup 15.
Ataupun dia umur dah 15 tapi tak pernah mimpi basah, dia pun dah balik. Sama juga binatang. Dia belum cukup setahun biri-biri tapi dah tanggal gigi, dah boleh korban. Dah cukup setahun tapi belum tanggal gigi pun dah boleh korban. Salah satu. Kena ingat tarikh lahir. Tak adalah, kena tahu lahir dia ataupun tengoklah dia tengok gigi je. Kena tahu lah. Betul? Kena tahu. Bulan Islam. Dia memang kaedah kalau dalam syarak bila disebut tahun ke bulan merujuk pada bulan Islam. Itu adalah tahun syar'i kan. Syuhur syar'iyah. Genap. Mana takribiyah? Genap. Dia genap dan dah masuk tahun kedua. Dia bukan takribiyah. Jadi kan ada kat depan nanti kalau tak pasti umur cukup tak cukup, kita kira tak cukup. Kerana asalnya umur tak cukup. Asalnya umur cukup ke umur tak cukup? Asal tak cukup dulu baru jadi cukup kan. Kalau tak tahu kira tak cukup. Sebab itu amanah tu orang yang menguruskan kalau kalau komersial kan. Itu yang betul-betul amanah. Satu orang masjid bukan komersial. Dia uruskanlah sebagai sukarela kan. Upah gitu-gitu je. Tapi kalau komersial lebihlah kuat dia punya tuntutan dia untuk pastikan cukup umur. Masa saya Allahumma salli Muhammad, kita buat akikah anak kita pasal kat Yaman, pergi dengan Syekh pergi kandang. Syekh Haidar. Dia suruh penjaga kandang tu, buka mulut dia, aku nak tengok. Nak gigi. Jadi knowledge ni pun perlu diajar kan. Kadang orang yang AJK tu dia tak ada knowledge ni, dia beli dia percaya sepenuhnya kepada pihak penjual. Kalau kita di Masjid Siptaling, kaedahnya bila nak cari binatang korban akan ada ustaz pergi sekali. 2 orang pergi untuk tengok. Bukan AJK je pergi, ada ustaz pergi untuk menilai adakah binatang itu cukup untuk korban, segi syacat apa semua kan. Jadi kita pun tak biasa. Ada sekali kambing tu sampai. Tengok ni pihak yang jual ni. Satu kes. Satu bertalih kan ni. Dia masalah kalau binatang import kan. Walaupun tubuh besar, kadang tak cukup umur. Tak cukup umur. Jadi cakap kat dia ni, macam mana ni cukup umur ke? Dia kata tak cukup. Tak cukup tak boleh lah. Dia kata, saya pakai mazhab yang boleh. Dia nak pakai, dia pakailah. Kalau itu korban dia, kan? Masalahnya korban orang lain punya, bukan kau yang jual. Kau jual, kena bagi yang pembeli nak kan? Bukan, dia main pakai mazhab dia pula. Sebab mazhab Hanafi lain. Mazhab Hanafi, kalau binatang itu tak cukup umur pun, dia syarat 6 bulan ke atas, tapi kalau tubuh dia besar macam 1 tahun dah boleh. Dia ada macam tu, iktibar dia mazhab Hanafi. Tapi syarat 6 bulan, tubuh dia nampak macam setahun. Banyak. Itu pun sudah memadai. So, dia kalau kambing-kambing import ni, mungkin boleh dapat lah syarat tu. Tapi, dalam muamalah ni, dia bergantung kepada i'tiqad peserta. I'tiqad dia macam mazhab Syafi'i kan. Kalau kita nak ajar dia i'tiqad lain, terpulang lah. Tapi asalnya, peserta kita adalah bermazhab Syafi'i. So, kena patuhi syarat-syaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak check lah. Kita dalam buku je teori, kita pun tak tahu macam mana kambing tu. Jadi check, ni kambing ni dah cukup umur. Sebab apa? Sebab kambing tu dia punya gigi atas semua tak ada tangkal. Gusi je ada. Lepas tu saya confirmkan dengan satu orang, dia ni memang pakar kambing lah. Dia ambil sub saya masa pergi Afrika baru ni. Dia memang pakar. Dia punya tesis dia, PhD, vaksin kambing. Vaksin untuk kambing. Penyakit kambing tu ada vaksin kan? Tesis. Dia kata saya belajar tentang kambing mengawan ni 4 bulan. Belajar telur kambing. Belajar telur kambing tu 4 bulan. Dan dibuat uji kaji.
Macam mana mengawalnya kambing. Letak kambing betina kat depan, lepaskan satu kambing. Tengok dia punya pergi berapa rancak dia punya gairah tu. Ditulis. Dia punya. Kata kita nak belajar tentang telur kambing 4 bulan. Ni nak belajar iman tak perlu 4 bulan ke? Memang tak boleh. Itu ayat dia. Nak belajar telur kambing ke? 4 bulan bagi khusus. Specialist sahabat kambing. Jadi apa ni, gigi rupanya kambing memang tak ada gigi atas. Tengok gambar tu, kambing atas ni tak ada gigi. Dia bawah ni. Jadi kita tak tahu, oh ni betul ni, bukan depannya tangga, habis semua tak ada gigi. Memang kami tak ada gigi atas. Ustaz, kami mana ada gigi atas, bawah je. Itulah ceritanya. Kita teori, tak ada praktikal kan. Dia orang yang bela kambing tu, dia lebih praktikal. Jadi itu gabungkan antara praktikal, itu kena turun padang lah. Tengok sendiri macam mana. Tambahan, tidak sah haiwan yang tidak cukup umur walaupun sainya besar berat. Ini sekali kita ingatkan, dia ta'abud. Sebab ada dah bunyi suara macam tu. Isunya kan agih daging. Pakai makosid ni. Daging, bila banyak daging, lagi banyak orang boleh makan. Tak kisahlah umur macam mana. Kita kata tak ta'abud. Nabi sebut umur tu penting. Umur adalah penting, kan? Bila ada umur adalah penting. Musinnah Nabi kata. Itu hadis tu. La tasbahu. Apa lagi? Ibarat hadis tu hasar lagi. Jangan melainkan. Itu kan hasar. Kalau dalam terjemahan yang lain, hanya senya kamu boleh sembelih yang musinnah. Illa dengan nafi kan. Tidak sah korban jika tidak pasti. Ini tadi. Adakah haiwan tersebut sudah cukup umur ataupun tidak? Yang ketiga, penjual haiwan wajib beramanah ketika menyatakan umur haiwan jualannya. Yang seterusnya, penjual wajib menukar atau mengganti haiwan yang tidak cukup umur jika diminta oleh pembeli kerana akad jual beli dan tawaran penjual adalah haiwan korban. Menipu haiwan korban adalah haram kerana menganiaya orang lain dan mengambil haknya dengan cara yang batil. Yang keakhir, wajib ke atas pihak yang diwakilkan membeli haiwan korban seperti AJK Masjid, NGO dan seumpamanya memastikan umur haiwan menepati umur sah. Dia ada isu bila kita select binatang korban kat kandang ni. Kita dah tentu kita nak ni. Boleh tak penjual tu dia masa hantar, dia hantar yang lain? Walaupun cukup spek. Tak boleh. Sebab bila orang beli dan tentukan yang ini, yang tu lah kita kena bagi. Orang tu beli yang tu. Mana boleh kita boleh tukar yang lain? Kecuali kalau ada persetujuan. Itu cerita lain. Ini kadang tasahul berlaku. Ada kata kambing kan. Bukan masalah kambing, ini muamalat. Sebab itu dalam masalah ibadah korban, khususnya yang melibatkan komersial, dia kena faham. Di situ ada masalah pertama, bagi makan. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, muamalat. Jadi untuk selesaikan masalah tu, kena ada 3 ilmu ni. Muamalat tu. Boleh ke? Dia tukar, kan sah. Dia kata macam, mungkin dia akan fikir secara logik je. Alah, binatang yang saya tukar ni kan cukup umur. Memang cukup umur. Tapi itu isu korban. Isu muamalat dah cerita lain pula. Oleh kerana dia beli, dia select, dia beli tu. Dia membeli yang tu. Saya nak ni. Maka yang mana orang tu beli, yang tu lah kita kena hantar. Mana boleh kita hantar yang lain walaupun cukup. Itu masalah kak. Itu kan akan berlaku gharar. Itu kan akan berlaku tanazu', munaza'ah, berlaku balah. Itu pun satu perkara kak. Dia banyak masalah muamalat. Contohnya berlaku kat Sri Taling tu. Dia hantar dekat surau kat surau Zun N tu lah. Seekor kambing mati. Mati kan. Seekor kambing tu mati. Dia hantar tu waktu orang tak ada. Jadi dia turunkan sendiri, dia tambah lah. Sepatutnya panggil kan. Itu masalah teknik pengurusan lah. Entah macam mana kambing tu, tak tahu dia mati tu, mungkin dia tambat dengan macam ada jurang sikit, jatuh, mati. Okey, mati. So dia masalah muamalat. Masalah muamalatnya macam mana? Okey, pihak
Sekarang ni ada 3 pihak. Pihak peserta, pihak AJK dan juga pihak syarikat. Okey, sekarang ni macam mana tu? Mati tu kena ganti ke tak kena ganti? Mati tu kena ganti ke tak? Dia punya kaedah dalam fiqah, barang jualan adalah dalam dhaman, di bawah dhaman penjual selagi belum serah. Selagi dalam tangan penjual, walaupun dah bayar duit tapi belum serah, segala apa yang berlaku pada barang itu hendaklah dijamin oleh penjual. So sekarang ni dia tak serah lagi sebab dia yang tambah kat situ. Dia bukan pas kat tangan, kan? Maka ada AJK mencadangkan. Itu kadang AJK dia tak tanya ustaz kan, dia fikir sendiri lah. Okey, kita buat macam ni lah. Kita bayar separuh. Masjid bayar separuh kepada peserta lah. Ganti. Pakai duit masjid. Pakai duit surau kan. Dia bukan macam tu cara dia kan. Syarikat tu lah. Syarikat tu kena tanggung penuh. Sebab apa? Belum berlaku dhaman. So kalau berlaku apa-apa dia yang betul tak? Kalau dia dah pas kat kita, dengan izin kita. Dia syarat dia qaubat tu kena ada izin apa semua kan. Ni main letak je macam tu. Lepas tu tengok esok ada kambing. Itu belum qaubat lagi. Belum qaubat berlaku walaupun diletak kat permis kita. Kan? So syarikat tu lah kena ganti. Full ganti. Mana separuh? Full binatang tu mati, so ganti yang lain tanpa ada bayaran. Itu contoh masail yang berkait terbit kan. Sebab bila melibatkan komersial, so dia bukan cerita masalah, itu bukan hukum korban tu. Itu hukum jual beli secara umum. Kalau kita beli untuk korban ke, beli untuk, macam tu lah hukum dia. Jadi siapa nak kena ganti? Orang kata okey tak apalah, kami bayar separuh je, yang separuh lagi peserta tanggung. Lagi teruk kan? Oh, peserta tanggung kenapa pula? Peserta dapat balik separuh je. Betul ke cara macam tu? Padahal itu semua atau dhaman pihak pengurusan kan. Itu masail ke? Berkongsi binatang korban. Dah pukul 12.45. Macam mana Ustaz? Boleh dah? Oh, jadual pukul 3. Okey. Banyak lagi. Okey, alhamdulillah kita dah selesai untuk daurah yang sesi yang kedua bersama dengan Maulana Lutfi. Jadi insya-Allah kita rehat seketika tengah hari dan juga untuk kita solat Zuhur. Kita akan sambung semula insya-Allah untuk sesi yang ketiga pada jam 2.30 petang. 2.30 insya-Allah. Boleh tengok boleh lah kita punya Facebook page kita, Klinik Ngaji Kubat Center. Link-link juga akan disebarkan lah ke dalam grup-grup WhatsApp insya-Allah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada jam 2.30 petang nanti untuk sambungan sesi yang ketiga untuk mengkhatamkan kitab kita insya-Allah. Dan sesi soalan-soalan akan dikumpulkan, kita tengoklah yang mana boleh Maulana jawab pada selepas asar nanti insya-Allah. Untuk sesi selepas asar. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.